Selamat datang semua. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada bab yang keempat. Bab yang kedua terakhir. Ada satu lagi bab sebelum kita habiskan kursus kimia tak organik ni. Okey, untuk bab 4 ni, kamu akan belajar mengenai kadar tindak balas. Okey, jadi bab 4 hanya ada dua subtopik saja, iaitu menganalisis kadar tindak balas dan juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, yang pertama, kamu akan belajar mengenai maksud kadar tindak balas. Okey, apakah maksud kadar tindak balas? Kadar tindak balas definisinya adalah berapa cepat sesuatu tindak balas berlaku. Okey, jadi kamu kena ukur dengan masa berapa cepat sesuatu tindak balas berlaku. Apa contoh-contoh tindak balas? Contoh-contoh tindak balas adalah kamu tahu tak, kamu ada Panadol soluble, kamu letak di dalam air. Panadol soluble tu akan bertindak balas dengan air, dengan melarut di dalam air. Itu adalah contoh-contoh kadar tindak balas. Okey, itu adalah contoh-contoh tindak balas. Jadi tindak balas ni kita boleh bahagikan kepada dua kategori utama, iaitu kadar tindak balas yang tinggi dan juga kadar tindak balas yang rendah. Okey, kesimpulannya, kadar tindak balas berkadar songsang dengan masa. Maksudnya, jika kadar tindak balas jika sesuatu tindak balas tu berlaku dengan cepat, maksudnya kadar tindak balas dia tinggi. Jika kadar tindak balas berlaku dengan lambat, maksudnya kadar tindak balas adalah lambat. Okey, jadi ini adalah rumus yang cikgu akan tunjuk macam mana kita nak pakai kejap lagi. Okey, kat sini ada satu video, kita akan tengok contoh kadar tindak balas yang tinggi versus kadar tindak balas yang rendah. Alright? Glasses of water. One glass contains hot water and the other glass. Okey, jadi satu gelas mempunyai air yang sejuk, satu mempunyai air yang panas. Dan kita letak Panadol soluble. Jadi kamu tengok, gelas yang mana mempunyai kadar tindak balas yang lebih cepat. Okey. Jadi Jadi kadar tindak balas yang rendah, kita pause, kita back sikit. Okey, jadi hot water mempunyai air yang panas, mempunyai kadar tindak balas yang tinggi, manakala cool water mempunyai kadar tindak balas yang rendah. Jika kamu tengok dekat video ni, kamu akan perasan hot water, semua Panadol soluble tu dah terlarut, manakala air yang sejuk ni masih sedang melarutkan lagi Panadol soluble tersebut. Okey, seterusnya, jadi kamu dah faham apa itu kadar tindak balas tinggi dan juga kadar tindak balas rendah. Okey, kadar tindak balas yang tinggi dia cepat berlaku, kadar tindak balas rendah dia lambat berlaku. Okey, seterusnya, mengenal pasti perubahan yang dapat diperhatikan pada bahan ataupun hasil tindak balas. Okey, contoh tindak balas yang berlaku. Cikgu ambil contoh video tadi, tindak balas yang berlaku di antara air dan Panadol soluble. Jadi, air dan Panadol soluble tu adalah bahan. Okey, bahan tindak balas. Apabila air dan Panadol soluble tu bertindak balas, dia akan menghasilkan larutan paracetamol, iaitu larutan Panadol tu lah. Okey, contoh lain, contoh yang lebih chemical atau lebih kimia lah. Contohnya, hidrogen bertindak balas dengan oksigen. Dia akan menghasilkan air. Ingat air adalah H2O. Di mana apabila hidrogen bertindak balas dengan oksigen, hidrogen bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan air. Di mana hidrogen dan oksigen ni, kedua-dua ni kita panggil dia sebagai bahan tindak balas. Dan air adalah hasil tindak balas. Okey, jadi kalau soalan suruh kenal pasti, mana satu bahan tindak balas, mana satu hasil tindak balas. Hasil tindak balas berada di hujung. Manakala bahan tindak balas berada di permulaan eksperimen ataupun permulaan tindak balas. Okey, jadi kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Okey, logik lah, sebab pada asalnya kita ada hidrogen dan oksigen, dan hidrogen dan oksigen ni dia akan bergabung dan akan menghasilkan H2O.
Jadi kuantiti hidrogen dan oksigen tu semakin berkurang sebab hidrogen dan oksigen tu digunakan untuk menghasilkan H2O. Seterusnya, kuantiti hasil tindak balas bertambah. Okeylah, H2O tu akan bertambah apabila tindak balas tu selesai. Okey, mula-mula kita ada hidrogen dan oksigen. Kita tak ada H2O. Jadi hidrogen akan bergabung dengan oksigen dan hidrogen dan oksigen ni semakin berkurang. Pada akhir tindak balas yang kita akan dapat adalah H2O sahaja. Okey. Menentukan kadar tindak balas purata. Macam mana nak tentukan kadar tindak balas purata? Ini soalan ni sangat-sangat senang. Soalan dia sangat straightforward. Okey, definisi dia adalah purata kadar yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Contoh, cikgu ada 5 cm3 gas hidrogen bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan air. Masa yang diambil adalah 40 saat. Jadi untuk dapatkan kadar tindak balas purata ni, kamu ambil 5 dibahagikan dengan 40. Jadi 5 bahagi dengan 40, kamu akan dapat 0.12 cm3 per second. Ingat unit ni, cara nak tulis dia, ambil saja unit atas ni, bahagi dengan unit bawah. Jadi kamu akan dapat macam ni, cm3 per second. Unit dia tak tetap, dia berdasarkan soalan. Soalan boleh pakai decimeter kubik, sentimeter kubik, bergantung kepada soalan. Okey. Yang penting kamu tahu masa sentiasa berada di bawah, okey, bahan akan berada di atas. Jadi bahan akan bahagikan dengan masa untuk dapatkan kadar tindak balas. Okey. Seterusnya, menganalisis faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi kamu ada 4 faktor yang kamu akan belajar. Sebelum ni ada 5 faktor, tapi untuk sekarang ni ada 4. Yang pertama adalah saiz zarah. Okey, saiz zarah pepejal bahan tindak balas. Yang kedua, kepekatan bahan tindak balas. Yang ketiga, suhu tindak balas. Yang keempat adalah mangkin. Okey, mangkin tu apa? Okey, pertama sekali kita tengok kepada saiz zarah bahan pepejal tindak balas. Okey, jadi hipotesisnya adalah semakin kecil saiz kalsium karbonat yang terdedah kepada asid, semakin tinggilah kadar tindak balas. Okey, kita tengok video kat bawah To ni. put it together, the powder has a greater surface area than the tablet. Since the powder has more particles exposed to water than the tablet, Okey, kita tengok dekat bawah ni ada powdered vitamin C. Okey, kita menggunakan vitamin C. Okey, dia sebelah sini adalah powder. Okey, powder. Okey, yang ini adalah wool. Okey, apa maksud powder ni? Powder ni adalah serbuk. Yang ini kita gunakan serbuk. Okey, serbuk vitamin C, manakala yang ini kita gunakan biji. Okey, jadi antara serbuk dengan biji vitamin C, mana yang lebih cepat larut dalam air? Okey, sekarang kamu nampak ni. Okey, kita tengok apabila masa berlalu, kita tengok apa yang berlaku. Okey, kalau kamu perasan dekat serbuk vitamin C ni, kebanyakannya dah terlarut. Manakala pada video yang ada biji vitamin C ni, dia masih belum terlarut sepenuhnya. Okey, kita back balik tadi. Okey, nampak? Dekat sini semua dah terlarut. Manakala di sebelah sini dia masih ada lagi dekat sebelah sini masih ada lagi vitamin C yang belum terlarut dalam air. Jadi kesimpulannya adalah semakin kecil saiz kalsium karbonat ataupun saiz sesuatu bahan, semakin tinggi kadar tindak balas. Alright. Seterusnya, okey, kepekatan bahan tindak balas. Jadi untuk menguji kepekatan ni kita pakai 2 bahan, iaitu asid hidroklorik dan juga natrium thiosulfate. Okey, apabila asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium thiosulfate, dia akan menghasilkan mendakan. Mendakan tu berwarna putih. Okey. Jadi hipotesisnya semakin tinggi kepekatan, semakin tinggilah kadar tindak balas. Untuk asid hidroklorik, kita pakai semua kepekatan yang sama, tapi untuk natrium trisulfate kepekatan dia berkurang. Okey. Jadi yang pertama kita pakai kepekatan yang sangat pekat,
dan kita akan kurangkanlah sehingga sampai 0.04 kepekatan. Sikit kepekatan dia. Jadi result yang terhasil adalah untuk masa pembentukan mendakan tu, okey, jika kita guna natrium tetrasulfate yang pekat, masanya adalah 19 saat sahaja. Okey, tapi kalau kita guna yang 0.04 kepekatan, 0.04 mol kepekatan, masa yang digunakan adalah sebanyak 115 saat. Alright? Okey. Okey, jadi kita tengok dekat sini, eksperimen ni, kat video ni, dia melakukan tindak balas di antara apa tadi? Asid hidroklorik dengan juga natrium tetrasulfate. Okey, yang pertama tu yang paling pekat, kamu nampak dia terus akan menghasilkan mendakan. And the beakers have... Okey, kita cepatkan lagi. Okey. Start. Ini yang paling pekat. Alright, now I'm going to tell you when that X disappears. If you look from the side, you should start to see Kamu nampak the tak? Dia dah jadi cloudiness warna on the putih, side. iaitu Alright, now mendakan. you're looking Mendakan tu down. terhasil dengan sangat cepat. Disebabkan Stop. natrium tetrasulfate tu pekat. How many seconds did that take? Okey. 18 point. Okey, jadi ni mereka catat masa Mereka catat masa berapa lama mendakan. Kamu nampak ni dia dah jadi warna putih dekat sini. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Jadi dia guna untuk ada 5 balang kan. 5 balang ni kepekatan yang berbeza. Balang yang paling akhir sekali adalah balang yang paling tidak pekat. Okey, jadi dia akan go through one by one. Okey. Okey, go through by one by one. Alright. And now kita akan tengok. Nampak tak? Dia masih belum nampak apa-apa perubahan lagi. Okey, berbanding dengan yang paling pekat tadi. Nampak tak? Okey. Jadi kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas. Semakin pekat bahan tindak balas, semakin tinggilah kadar tindak balas. Alright. Okey, seterusnya ini adalah video yang tadi tu. Suhu, semakin tinggi suhu larutan, semakin tinggi kadar tindak balas. Ini mudahlah. Mudah saja, kita dah tengok pun tadi. The two glasses of water at different temperatures. Cool water, hot water. Jadi What do you observe? Panadol soluble yang diletak di dalam hot water tu akan bertindak balas dengan lebih In both cepat. glasses, we see Tengok that masa the dia. colour of the solution changed from colourless to Okey, orange, 12 and there was saat saja dia effervescence. dah siap bertindak balas. Tapi untuk yang cool We water ni also masih observed lagi that belum the siap rate of tindak reaction is different. balas. Alright, we go Glasses of through. water. Faktor yang terakhir sekali adalah mangkin. Okey. Kehadiran mangkin ni kita panggil dia adalah sebagai pemudah kepada tindak balas. Apabila mangkin diletakkan di dalam bahan tindak balas akan berlaku dengan lebih pantas. Okey, hipotesisnya kehadiran mangkin dapat meningkatkan kadar tindak balas. Okey, hipotesisnya kehadiran mangkin dapat meningkatkan kadar tindak balas. Kadar tindak balas. Okey. Okay, back balik. Okay. Alright. Jadi, kita tengok macam mana mangkin tu menyebabkan kadar tindak balas menjadi lebih cepat. Okay. Okay, mangkin dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai catalyst. Jadi, kita ada hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ni, dia akan terurai apabila kita dedahkan dia kepada udara. Dia akan menghasilkan hidrogen dan juga oksida. Okey. Okey, sekarang ni kita letak hidrogen peroxide di dalam satu balang. Okey, kemudian kita letak lagi dalam satu balang.
Kalau kita biar je dekat dalam suhu bilik, kita tak kacau dia, dia akan terurai. Dia macam alkohol lah, okey? Dia macam alkohol. Apabila alkohol kita biarkan dekat bilik, lama-lama dia akan teruap, dia akan hilang. Okey. Sama juga dengan hidrogen peroksida, tapi dia terurai dengan lebih lambat. Untuk mempercepatkan dia, kita letak mangan oksida. Kita letak mangan oksida. Okey. Sekarang ni dia letak mangan oksida. Mangan oksida tu adalah nama mangkin kamu nampak tak? Bila dia letak saja mangan oksida, kamu nampak tak bubble-bubble? Kehadiran bubble dekat situ. Okey, kehadiran bubble-bubble tu menunjukkan berlakunya penguraian hidrogen dan juga penguraian oksigen. Okey. Okey, jadi kesimpulannya, kehadiran mangkin ataupun mangkin mangan oksida dapat meningkatkan penguraian hidrogen peroksida ataupun kehadiran mangkin dapat meningkatkan kadar tindak balas. Alright. Seterusnya kita tengok sekejap. Seterusnya yang terakhir sekali adalah From Fox dekat 46 mana Charlotte kita is nak here to tell us aplikasikan what it is. faktor-faktor yang Okay. mempengaruhi kadar Well, tindak I will balas tell ni you one thing dalam that's industri worse dan juga spending a kehidupan ton of seharian money kita. on Jadi groceries yang pertama and then adalah having it rot in your penyimpanan fridge before you makanan. ever Kamu get tengok to kat eat sebelah it. ada video Experts peti ais, say to keep this from Okey. happening, just put a Jadi, little thought into your placement in the fridge. apabila makanan Any meats disimpan di should be dalam kept peti on the ais, bottom where there's less aktiviti chance for mikroorganisma contamination seperti drippage bakteri there. dan kulat Eggs to the middle where it's nice akan and cold. menjadi Any lebih leftovers, maybe prepackaged perlahan. foods that Okey. could have openings. Jadi, Keep apabila those up dia top where they're aktiviti not dia open lebih to other things perlahan, falling in. Now, automatically doors are the makanan warmest kamu part of akan the refrigerator. jadi Keep that in mind. lebih A good spot lambat then for cheese, rosak. beverages, Okey, condiments, maybe other dairy products that could fit there. And finally, get this, fruits and vegetables should go in the bottom drawers that are often labeled, Kristen, fruits and vegetables. Jadi kalau kamu tinggal makanan kamu dekat luar, dia akan lebih cepat basi. Kalau kamu letak dalam peti ais kita memiliki suhu 5 darjah Celsius, di mana makanan-makanan tersebut akan memperlahankan suhu yang rendah akan memperlahankan tindak balas mikroorganisma dengan makanan kita. Jadi makanan kita akan lebih tahan lama. Okey, boleh baca kat sini ya. Okey, seterusnya dalam industri arang batu, kebakaran arang batu, okey, kamu bayangkan kamu ada arang. Satu arang yang besar, satu arang yang kecil. Di antara arang yang besar kebakaran yang lebih cepat. Okey, seterusnya memasak makanan. Okey, tekanan juga mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, dekat sebelah ni ada gambar pressure cooker, di mana pressure cooker dapat membantu sesuatu makanan tu dimasak dengan lebih cepat. Jadi semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, inilah salah satu aplikasi dia dalam masakan, dalam penyimpanan makanan, dalam penggunaan bahan bakar. Right. Okey, seterusnya dalam industri kita ada 3 industri. Kamu perlu hafal tak industri ni? Perlu kamu perlu hafal, pernah keluar dalam exam, di mana kita ada 3 industri yang menggunakan salah satu faktor, iaitu mangkin. Okey, dalam proses Haber, proses sentuh dan juga proses Oswald ni, masing-masing mempunyai mangkin yang tersendiri. Okey, untuk proses Haber, di mana penghasilan amonia, okey, nitrogen plus dengan hidrogen untuk menghasilkan amonia. Untuk memcepatkan lagi tindak balas antara nitrogen dan hidrogen, kita menggunakan
serbuk besi. Bukan serbuk K besi, serbuk besi. Okey. Dan suhu dia adalah pada 400 hingga 500 darjah Celsius. Untuk proses industri sentuh, kita nak proses industri namanya proses sentuh penghasilan asid sulfurik pekat. Kita menggunakan mangkin yang dinamakan vanadium oksida. Jadi penghasilan asid sulfurik tu akan lebih cepat. Untuk proses Oswald, penghasilan asid nitrik. Penghasilan asid nitrik ni kita menggunakan platinum. Platinum akan mempercepatkan lagi proses penghasilan asid nitrik. Alright. Okay, itu sahaja untuk minggu ini. Okay. Kita tinggal lagi satu bab. Cikgu harap kamu semua dapat bertahan lah dengan PDPR ni. Walaupun kamu ada banyak assignment, kamu ada banyak kuis yang perlu kamu buat. Kuis cikgu pun masih ada yang belum siap lagi. Video pun masih ramai yang belum tonton. Cikgu harap kamu dapat cari masa untuk tonton video, untuk buat kuis, buat latihan yang cikgu-cikgu lain beri, supaya dia dapat membantu kamu lah apabila kamu masuk KV nanti. Kamu tidaklah dibebani dengan kerja-kerja yang banyak. Okay, buat kerja kamu sikit-sikit. Lama-lama kerja kamu yang banyak tu akan berkurang. Okay, itu sahaja. Cikgu harap semua dapat stay home and stay safe.